Hai, Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Dah makan ke belum? Korang dah makan ke belum? Dinner. Selalunya kalau cuti-cuti ni dinner awal kan? Ke dinner lewat? Kalau macam aku, lunch awal, dinner lah. Lepas ni baru dinner kot. Hai Moga, hai. Tengah buat apa tu? Dah makan? Sekejap aku nak share dekat group satu lagi. Um, Okay, tajuk kita pada hari ini adalah PKP dan kerjayaan anda. So before this, minggu lepas aku ada buat sharing pasal cerita aku, pasal cerita VSS aku. So aku ada dapat feedback yang sangat positif. So minggu ni aku nak sambung balik lah. Kot-kot. Ya, sebab ada permintaan gitu. Kejap Aku bagi aku masa nak share dekat aku punya page. Nanti aku start. Lagi 2 minit. Seminit aku start Kejap Kalau korang ada pertanyaan ataupun nak drop apa-apa komen tentang tajuk kita pada malam ni, korang tulis je komen kat situ, insyaAllah nanti aku baca. Nanti kita, so aku harap kita ada sesi two-way communication bersama-sama. Sebab aku rasa topik ni topik yang sangat hangat diperkatakan sekarang lah. So jom join, drop je korang punya komen. Nanti kita ada two-way communication pasal tajuk ni, PKP dan kerjaya anda. Sekejap bagi aku post sekejap dekat aku punya group. Okay, done. Wah, ramai juga ni. Hai Bushra. Okay. So korang dah makan ke belum ni? Assalamualaikum. Oh, sebelum tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ni adalah malam Sabtu. Korang duduk rumah, korang jangan sampai tak ingat hari ni hari ke-25 tak silap aku. 25 kita stay at home, kita ber-PKP, tak pergi kerja kepada yang duduk rumah lah, work from home. So tajuk aku hari ni adalah PKP versus kerjaya anda ataupun PKP ni MCO lah, yang orang kata, kerajaan kata okey korang jangan keluar, korang duduk rumah, perintah untuk kita duduk rumah lah untuk mengurangkan jangkitan COVID ni. Kalau korang ada pertanyaan atau apa-apa nak share tentang PKP dan kerjayaan anda, drop je komen kat situ. Sebab aku buat sharing session ni sebab based on aku punya history, bukan history, based on aku punya live session sebelum ni, banyak sebenarnya orang-orang yang macam kita tak tahu ataupun diorang simpan sendiri. So aku kata why not aku buat benda ni so that kita boleh share bersama-sama. Okay, belumlah nak noti kat Fahri. Okay, kita start live sekarang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, malam ni adalah live session aku yang kedua berkenaan PKP, VSS dan kerjaya lah. So the reason why aku buat tajuk ni, sebab usually kalau orang buat live, orang akan cakap pasal COVID-19, everything kan. So sebelum ni aku pernah kena VSS. Kalau sesiapa yang pernah tengok aku punya cerita sebelum live session minggu lepas, aku dah cerita kat korang macam mana aku kena laid off, 24 jam notice, macam mana aku punya hubungan dengan company tu, apa orang kata lepas aku kena laid off tu, apa aku orang kata apa terjadi kepada aku, macam mana aku overcome the situation lah. So aku tak nak recap benda tu. Kalau korang nak tengok, korang tengok live session yang sebelum ni Hari ni tajuk kita PKP dan kerjaya anda. So kenapa aku buat ni? Kenapa? Sebab ada a few friends aku yang dah start cakap, company diorang dah start call. Hari ni my best friend, kawan yang sangat rapat dengan aku, dah dapat call daripada company dia untuk menerangkan yang okay, 10 hari untuk bulan April diorang dikenakan unpaid leave. So bila unpaid leave maknanya gaji yang sepatutnya korang dapat tu akan berkurang lah. Tolak 10 hari. Nak ke tak nak? Kau nak terima ke kau tak nak terima?
Kalau tak nak terima, nak argue kan lagi, dia buang kau kan. So nak tak nak, kita nak kena terpaksa nak lah, orang kata. Macam tu. So dari situlah aku dapat tajuk untuk malam ni gitu. Sebelum tu aku nak tanya korang, gaji bulan 3 korang dah dapat ke belum? Sepatutnya 11 hari bulan 4 ni dah berdapat lah. Most of the company sepatutnya dah masukkan gaji, dah buat caruman dah untuk bulan yang lepas. So jangan lupa loan-loan korang untuk bulan 3 masih perlu dibayar sebab pengecualian 6 bulan tu dia start 1 bulan 4. Korang jangan ambil gaji tu, korang pergi joli, beli-beli ni, lepas tu tonggak bulan lepas punya. Make sure bayaran loan yang penangguhan start 1 bulan 4. Yang bulan 3 tu korang kena bayar lah gaji, orang kata gaji dapat siapa yang memang pandai jaga gaji, pandai jaga duit tu alhamdulillah lah. Kalau jadi jenis macam aku ni pegang gaji, lepas tu nampak je Shopee buka habis online, beli tu beli ni. Baru-baru ni pun aku pergi beli meja sebab duduk sakit pinggang lah buat kerja atas katil. Lala beli meja kan. So far work from home okay tak? Korang rasa korang work from home, bos korang okay tak? Rasa-rasanya siapa macam aku, macam bos aku just WhatsApp je. WhatsApp tanya update. Macam ada orang hari-hari kena datang meeting, hari-hari kena meeting, kena update kerja. Ada orang macam seminggu sekali je update. Lain orang, lain bos So kita patah balik pasal PKP yang kejayaan dah. Aku baru-baru ni aku ada duduk lah, aku ada video call dengan aku punya kawan baik 2 orang. Siapa yang tahu tu tahulah, kawan baik aku 2 orang. Dia kata dia orang kena dia orang kena, tak nak kata force, aku tak tahulah sebab nanti kan salah, nanti orang saman aku pula kan. Tapi dia orang kena terpaksa potong annual leave sempena PKP ni. Yang seorang lagi tu dia kena potong gaji. Yang hari ni baru-baru ni pula kawan aku lagi satu dah kena call dah dengan big boss dia, kata 10 hari untuk bulan April dah kena potong gaji dah. Korang apa cerita? Masih gaji full tak bulan 4 ni? Sebenarnya aku share benda ni bukan nak menakutkan korang, tapi aku nak apa yang aku share minggu lepas tu sebenarnya related dengan tajuk minggu ni. Aku just nak korang mentally prepared yang benda ni dah semakin nampak, semakin ketara. Kita dah lah extended kan PKP kita. So company pun, ada company yang tak boleh nak buka sebab yelah faktor-faktor keselamatan kan. So baru-baru ni ada one of my ayah kawan aku, dia adalah owner satu company lah, kilang dekat Terengganu. Dia ada 55 pekerja dan dia kata tiap-tiap bulan dia kena bayaran kos semua, bayar gaji, bayar caruman semua 500,000. Bayar sewa, bayar elektrik semualah, tak kisah. Semualah all inclusive 500,000 plus. Korang bayangkan, kita fikir dari segi pekerja tau. Tapi kalau korang fikir daripada business owner, company owner, they have to bear that cost yang kita tak nampak sebenarnya. So kalau lah aku ambil cerita tadi kan, 500,000 untuk sebulan untuk cover all those expenses. Dia cakap personally kat ayah aku, dia kata dia boleh bertahan 3 bulan je 3 bulan. Kalau 3 bulan, maksudnya lepas tu kalau dia tak ada, sebab dia related to oil and gas punya industri lah dia buat servicing. Kalau 3 bulan je dia boleh tu, maknanya lepas tu macam mana? Korang rasa? Macam aku cakap minggu lepas, aku bukan nak menakut-nakutkan, tapi apa point aku adalah aku nak video aku yang lepas dan video aku kali ni membuka mata kita ni kat rumah kan, tengah enjoy masak, cooking kan. Hari ni kau buat kuih apa, masak apa, nasi apa, buat mi rebus, buat mi kari. Tapi sambil-sambil tu aku nak korang buka mata, yang ambil moment, korang ada masa kat rumah ni, ambil moment, think what if tak salah sebenarnya kita plan. Sebab
Selalu kita dengar, betul tak? If you fail to plan, you plan to fail, betul tak? So kalau kau plan ahead, tak kisahlah sama ada kau kena VSS ke kau kena laid off ke, kau kena potong gaji ke, kau kena unpaid leave ke, kalau kau dah plan, uh, aku rasa tak ada masalah kot benda tu akan berlaku. So kau ambil masa yang ada, ample time kat rumah. Janganlah bosan lah pergi keluar, pergi Speedmart, pergi beli butter, besok plan nak masak apa, nak cook apa, nak bake apa. Dalgona coffee lah, Milo dalgona lah, macam-macam dalgona kan. Aku tahu semua pun bosan, aku pun bosan duduk rumah. Tapi ambil masa ni, aku nak educate kawan aku kat luar sana, saudara-saudara aku. Ambil masa ni, ambil iktibar daripada cerita aku minggu lepas, BSS, My Story. Ambil iktibar ni, we plan ahead. Sebab aku percaya dan ramai orang kat luar sana boleh rasa macam aku. Apa future kita? Apa future kita in term of kerjaya kita? Sama ada kita, okay, kalau kau permanent, mungkinlah kau rasa secure sikit, betul tak? Kalau kau kontrak, apa cerita? Kalau kontrak kau nak habis, kau ingat dia nak sambung kau punya kontrak. So benda-benda ni, we have the time, masa sekarang ni, ambil masa untuk fikir balik, plan. Okay, kalau aku kena buang, apa aku nak buat? Aku punya financial, aku kena cover bulan ni berapa? Setiap bulan aku kena bayar berapa sebenarnya? Okay, Alhamdulillah lah, loan macam loan kereta, loan apa benda semua boleh dapat penangguhan 6 bulan, betul tak? PTN pun dapat. Tapi we have to plan ahead. What if after that, lepas 6 bulan, apa jadi kat kita kalau kita dah kena buang? Loan tu siapa nak bayar? Kau ingat apa ada extended loan? Apa loan penangguhan? So masa ni lah korang ambil buku, ambil paper, ambil pen, start jot down. Okay, apa aku punya bulanan punya expenses. Macam mana plan aku nak bayar ni if let's say aku dah tak dapat income. Faham tak? Benda-benda tu is very very crucial in terms of financial. Aku tak ada. To be honest, aku buat live ni, aku tak dapat apa-apa pun. Aku bukan nak jual takaful ke, aku bukan nak jual apa orang kata benda-benda tu lah. Tak ada. Aku bukan nak jual, aku nak tolong financial planner. No. I'm not doing that service. Sekarang ni tak ada, aku tak buat benda tu. So basically, aku just nak educate, aku just nak raise awareness kepada rakan-rakan aku kat luar sana yang rasanya sebab Facebook friends aku kebanyakannya bekerja dalam industri yang fragile, oil and gas ataupun macam baru-baru ni fly orang yang kerja dengan Asia ke apa benda tu semua kan. So dah tak ada fly, dah tak ada fly keluar. So apa terjadi dengan pekerjaan diorang? Kalau korang pilot, kalau dah tak ada dah flight keluar, apa terjadi dengan pekerjaan korang? Aku rasa memang korang akan fikirlah benda ni. Tapi kalau katalah korang masih lagi seronok duduk rumah, sambung 2 minggu lagi, aku rasa korang dah start kena fikir kot. What is our future? Apa future kita? Kalau korang kerja permanent, jangan kata permanent tak kena buang. Aku permanent, kau dulu still kena buang. So basically, point aku pada malam ni adalah we have to start thinking future kita dengan kerjaya kita, financial kita, apa next plan. Sebab last week aku punya tajuk more to like sharing aku dan macam mana aku buat untuk nak move on. Sebab Fiz nak move on daripada tak ada kerja, kena buang kerja, nak cari kerja lain dengan ekonomi yang gawat is very hard. So aku banyak kali dah cakap so ni, aku kata. So ambil kesempatan ni, tolong pergi orang kata, study balik, jot down balik apa yang what is your plan. Kalau korang rasa korang boleh buat bisnes, teruskan. Kalau kata korang boleh buat video-video, edit video macam YouTuber tu, buat jadi podcaster ke apa, teruskan. Benda-benda tu yang mendatangkan
Bukan bising. Okay, yang mendatangkan kebaikan untuk korang, teruskan. Sebab at the end of the day, you have to plan ahead. Your life, your financial, everything. Macam aku pun aku kena start fikir. What if kalau aku punya kerja ni tak berpanjang, tak berpanjangan. Aku pun aku dah start cakap kat family aku dah cakap kat mak ayah aku kata, mak, adik rasa ni macam nak jadi balik ni tahun 2014 2015 ni. I dah cakap dah to my parents. Bukan tak cakap, dah cakap dah. So that aku nak diorang prepare mentally what will happen if. Cerita dia if Aku memang berharap, memang lah tak mau kan. Semua orang tak mau. Tapi what happen kalau. So kalau kata, that's why kalau korang perasan aku dah start buat macam bisnes kecil-kecilan. So aku nak dapat momentum tu. Aku tak nak nanti aku dah kena buang baru aku nak start. Tak nak. Aku buat lah start kecil-kecil. Sambil-sambil aku work from home, aku still work from home. Aku still buat kerja-kerja. Aku still kena submit semua benda. Aku buat apa yang aku kena buat. Tapi I have to work orang kata harder. Ataupun sebab masa kat rumah kan, kenalah pandai-pandai bahagi. Aku tak membangga diri, tapi aku nak korang buka, orang kata korang, sebab aku tahu yang semua yang tak bekerja, yang duduk rumah sekarang ni ada masa. Bukan tak ada masa, ada masa. So kalau korang rasa korang akan goyah dengan keadaan ekonomi sekarang, startlah plan masa depan korang. Macam mana kalau, yelah, baru-baru ni aku tengok kat Facebook, orang share nanti rate rate nak beranak pada tahun 2021 meningkat sebab PKP ni. Yelah, duduk rumah apa nak buat kan, yang dah suami isteri. So kalau korang kena plan. Kalau kata tiba-tiba nanti ada rezeki, ada anak, Alhamdulillah, korang punya expenses after that okay tak dengan apa dengan ni. So benda ni semua you kena take into consideration. Kalau yang ada anak yang study, anak-anak yang membesar, anak ni korang kena jot down expenses korang, plan well. I don't know, I'm not the one yang boleh bagi nasihat kat korang tentang orang kata financial ni, tapi aku just nak educate kawan-kawan aku kat luar sana yang masih bermimpi, masih orang kata honeymoon, duduk kat rumah yang macam okey, tak apa, nanti lagi 2 minggu, kemungkinan besar kerja, kemungkinan besar kena extend balik, kan. Tak apalah, kita ikut je lah. Tapi tersasul pula. Tapi nanti kalau tiba-tiba, okey lah. Contoh Abu, tiba-tiba dapat call daripada bos. Okey Abu, company dah tak boleh dah untuk bulan ni sebab kita tak ada duit. So kena potong gaji. So kalau kau dengan potong gaji, contoh aku ambil contoh 10 hari kawan aku. 10 hari kau darab lah berapa lebih kurang kau, kalau gaji kau 3,000. Kalau gaji kau 3,000, 1 hari jatuh berapa ringgit. Kau tak darab dengan 10. Kalau lah kau hilang that amount of money, kau rasa kau boleh settle tak hutang, bayaran-bayaran yang kau selalu bayar. Contohnya kalau kau setiap bulan kau dah bagi dah duit kau ni, ni untuk bayar ni untuk bayar ni untuk expenses anak, ini untuk ni tuition anak, bla 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 bla. So kau dah kena start plan ahead. Lagi-lagi untuk kawan-kawan aku yang seangkatan dengan aku, anak-anak masih kecil, aku faham expenses untuk anak, untuk pampers dia, susu dia, makanan kita sendiri lagi. So everything tu memang orang kata menggunakan duit yang banyak lah. So please, I really hope that korang dah start aware dengan situation sekarang. Mungkin nanti orang kata kau menakut-nakutkan orang. Tak, aku tak menakutkan korang. Alhamdulillah kalau tak kena, orang kata. Tapi tak salah kalau kita nak plan. Itulah aku punya point sekarang. Sebab macam aku cakap tadi lah, kawan aku cerita 3 orang je lah. 3 orang. Seorang kena force ambil kena force unpaid leave. Seorang kena tolak annual leave. Kau bayangkan, tolak annual leave 10 hari. Tolak annual leave 10 hari, sekarang baru bulan 4. Habis tu nanti dah sambung kerja, dah tak ada annual leave untuk habis untuk the rest of the year. Baru bulan 4, babe.
Kau nak raya lagi, kau nak pergi travel lagi, kau nak cuti ni lagi, cuti tu lagi. So sometimes we have to, memanglah kita sebagai pekerja kita tak puas hati, tapi kita pun kena faham, company pun memang, kau bayangkan macam cerita tadi aku cerita, sampai dia 1 bulan sampai 500,000 dia punya nak cover of cost everything. Tak, kalau aku dengar 500,000 pun aku patah kaki. Setakat 500 pun aku dah patah kaki, ni nak 500,000 aku nak bayar. Memang tak lah weh. So cerita dia sekarang, kita jomlah sama-sama kita plan what kita punya financial. Adakah kita bersedia? Cerita dia, adakah kita bersedia if let's say nanti kita ada kena, I mean gaji kita tu kena potong ke, ataupun kita dah tak ada gaji ke, kan kena buang kerja kan, kena VSS macam aku last 2015. So basically itu sahajalah pada malam ni. Aku tak nak panjang, aku tak makan lagi, lapar weh. So apa lagi, kalau korang ada pertanyaan, soalan atau nak share apa-apa, korang type like just drop je lah kat situ sebab okay, aku share dengan korang kenapa aku nak buat benda ni adalah sebab based on aku punya sharing session pada minggu lepas, aku dapat banyak DM sebenarnya. Aku dapat banyak DM yang share, satunya pasal dia kata suami dia kena VSS. Suami dia kena VSS, lepas tu waktu tu dia tengah mengandung nak deliver. Kau bayangkan, suami kau adalah punca pendapatan kau, kau tak bekerja. Dia pernah bekerja tapi disebabkan suami dia kata okay, I mampu untuk tanggung kita, so dia jadi housewife dan sarang mengandung, dan suami dia kena buang kerja, dia kena laid off. So dia dengan syarat-syarat mengandung lagi sebulan dia buatlah bisnes. Lepas tu dia kerja sebab dia pun tak bagi tahu mak bapak dia yang suami dia tu kena buang. Sebab apa? Dia kata mak bapak dia takkan faham kenapa suami dia kena buang kerja. Kau bayangkan, macam dia related dengan kerja, dengan cerita yang aku pernah cerita kat korang last week. Pandangan netizen ataupun orang sekeliling, kalau korang kena buang kerja, so tak semua orang boleh menerimanya. Macam kes kawan aku ni, suami dia kena buang kerja, dia tak bagi tahu pun dekat family dia yang suami dia kena buang kerja. Sebab apa? Dia tak nak family dia pandang rendah dekat suami dia, kata suami dia guna duit dia. So dia just kata oh tak, dia buat kerja, suami dia buat bisnes dengan dia, buat part time, buat sama-sama. So you know, aku faham kenapa dia nak jaga aib suami dia. Aku faham. So itu cerita laki suami isteri. Ada yang kawan aku, dia kata dia lepas grad, dia macam aku ambil petroleum engineering, dia junior aku. Lepas grad dia tak dapat kerja setahun, dia apply tak dapat. Dia kata dia sangat depressed, sangat stress, sebab ekonomi waktu tu tak berapa bagus. Kita orang yang ambil petroleum engineering susah nak apply. Jadi even kalau kau kata kau willing tu jadi buat sales ke apa ke kan, even kalau kau kata kau willing pun, ada company yang tak percaya, dia nak ambil orang yang dalam line dia. Contoh kalau kau rasa kau boleh buat sales kan, kau boleh menjual, kau apply jadi sales engineer ke, sales executive ke, tak semua company yang akan hire kau. Sebab dia orang akan ambil orang yang memang betul-betul ambil study related to sales management ke apa ke kan. So kita memang willing. Macam aku willing tu buat kerja apa-apa pun asalkan aku kerja masa dululah. Tapi tak semua orang tak ada company pun ambil aku kerja. At the end of the day, KWSP je ambil aku kerja jadi call center mula-mula dulu. So untuk cari kerja nanti is another thing. So we kena plan dah. Mentally kena plan, kena be ready, be prepared, and financially pun kena be prepared. So dua-dua tu kena jalan bersama-sama. Aku berharap dengan sharing session aku hari ni dapat membuka sikit minda lah kepada kawan-kawan aku kat luar sana, kepada saudara mara aku. Kalau kata korang bersetuju dengan aku, korang drop komen, bagi tahu, share dengan kita. Sebab korang percayalah, bukan kita je dekat sini merasainya.
sometimes orang tak willing pun nak cerita sebab dia orang takut kena pandang serong dengan orang-orang luar. So, start share, start bercerita, start, if let's say you have idea ataupun orang kata, weh apa kata kalau kau rasa kau takut nak kena buang kerja, kau rasa ni apa kata, kalau kau terror business, ajar dia, ajar dia. Waktu-waktu ni lah kalau nak grab opportunity. So, sometimes you have to be opportunist. So, siapa yang bagi banyak like ni, thank you very much. Aku tak perasan siapa ni. Okay. I really hope aku cakap dah 25 minit dah aku cakap, aku tak plan, aku dah lapar dah ni. So basically I really hope korang semua kat luar sana ambil iktibar daripada sharing session aku pada last week tentang VSS dan juga this week tentang cerita-cerita kawan-kawan aku yang dah kena start company panggil nak potong gaji. You know, sekarang baru potong gaji. What if kena panjang lagi 2 minggu? Ni dah 2 minggu. Nanti another 2 weeks kalau kena. Kau ingat dia nak bagi, kau nak potong gaji lagi 10 hari. Mesti ada company yang akan downsize punya. Serius aku tak tipu. So kita dah kena start planning, okay? Planning. If we fail to plan, we plan to fail. So macam aku dah start lah plan sikit-sikit. Mana yang aku rasa aku boleh buat, aku buat. Sebab aku tak nak lah terlambat jadi macam itu. And orang kata yang paling penting korang punya mental korang kena kuat, sentiasa orang kata be positif. Apa-apa pun terjadi mesti ada cara untuk kita orang kata move on, untuk kita selamatkan. Jangan you know, kalau kau dah jatuh jangan dihimpit ditimpa tangga jangan ditimpa tangga. Maknanya kalau kau jatuh kau bangun balik. Tak apa, slow-slow pun tak apa. Itu kita, asal kita move on. Itu yang paling penting, okay? Itu saja daripada saya. Apa-apa kalau kata korang nak ada lagi next week, korang support lah, share lah video ni kan. Baru lah semangat aku nak buat video-video lain. Tapi kalau kata korang customer bosan kau Farina shot sendiri, tak apalah, aku faham. Apa-apa pun yang baik ambil teladan, yang tak baik tu korang diam-diam lah. Tak payah nak bambu aku pergi share kat orang lain, memalukan aku. Jagalah baik aku juga Itu saja. Assalamualaikum. Stay safe. Oh by the way, aku lupa nak beritahu. Hari ni status corona COVID-19 184 kes baru, 3 kematian. So sebelum ni dah turun, dah naik balik. So korang ni keluar balik ke rumah? Korang jangan nak keluar balik Duduk je kat rumah tu diam-diam. Make sure makin jatuh. Duduk kat rumah. Dah kerajaan kata duduk rumah. Tak payah nak pergi barber dah. Itu saja.